awak mula-mula kena baca soalan lah macam biasa. Cumanya bila kelab dan persatuan ni, perkara utama yang awak kena tahu berapa nilai yuran sebenar, nilai yuran yang kena iktiraf dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Tu yang awak kena tahu, tu perkara utama. Sebab apa kena cari nilai yuran? Sebab yuran adalah sumber dana utama untuk kelab dan persatuan. Tu penting. Yang pertama, dia dapat dana yang utama, sumber kewangan utama iaitu yuran. Yang kedua, nak tambah dana lagi, kelab pun boleh organize, boleh anjurkan aktiviti berkala ataupun pertandingan berkala untuk menambahkan dana kelab. Maknanya awak kena cari untung atau rugi daripada aktiviti atau pertandingan berkala yang dianjurkan. Kena identify lah sebab kita nak cari keuntungan atau kerugian dia. Yang ketiga, kelab nak tambah lagi dana, kelab pun buka lah bisnes. Bisnes tu bukan nak kaut keuntungan semata-mata, dia hanya untuk menambahkan dana kelab. Untuk ahli-ahli boleh gunakan manfaatnya. Maksudnya kelab dan persatuan ni kan dia lebih mengutamakan ahli, kemudahan ahli, kebajikan ahli. Jadi bila dana tu banyak, jadi banyaklah kita akan beri balik kepada ahli dari segi kemudahan ataupun aspek-aspek yang lain. Jadi 3 benda tu. Yang pertama, nilai yuran ahli sebenar. Yang kedua, untung atau rugi aktiviti berkala. Ketiga, untung atau rugi aktiviti perniagaan. Bila kesemua ni awak jumpa ada dalam soalan, awak kena kirakan terlebih dahulu sebelum awak pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kena ingat tu. Maknanya tak boleh terus copy pasta nilai-nilai tu dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. So, kita akan tengok soalan tu satu persatu lah. Maksudnya hari ni saya nak kita identify mengikut keperluan soalan yang dia minta. Kita akan pergi satu persatu. Okey. Nampak soalan ke kecil? Nampak. Nampak Okey, soalan ini adalah berkenaan dengan kelab kraftangan Tunjung. Okey. Kelab kraftangan Tunjung yang terletak di Kelantan. Okey. Jadi kelab ni dia mempunyai baki awal dan akhir untuk aset dan liability. Jadi awak kena tengoklah senarai baki awal dan akhir. Ni. Maksudnya yang saya tuliskan awal dan akhir tu adalah senarai-senarai baki aset dan liability. Okey. Lepas tu, dekat penerimaan dan pembayaran ni adalah senarai item yang kelab dan persatuan awak, maksudnya kelab kraftangan Tunjung ni terima dan juga kelab kraftangan Tunjung ni buat pembayaran. Bermakna awak boleh tengok apakah item-item yang diterima oleh kelab. Maksudnya apakah, maksudnya bila kelab tu terima duit, apakah maksudnya dari sumber manakah duit itu diterima? Contoh daripada yuran ahli, daripada jualan kafeteria. Okey. Lepas tu awak boleh tahu juga tentang apakah item-item pembayaran yang telah dibuat oleh kelab. So kat sini awak boleh tahu. Maksudnya masa penerimaan dan pembayaran ni awak boleh tahu berapa awak boleh tahu duit masuk sebab apa, duit keluar sebab apa. Okey. Lepas tu, dekat akaun penerimaan dan pembayaran, fungsi dia adalah awak kena cari nilai baki akhir bank. Kalau awak tengok kat sini okey, dia kata ini adalah penerimaan dan pembayaran melalui akaun bank. Bermakna segala urusan tentang penerimaan duit dan pembayaran duit dilakukan menggunakan akaun bank. Jadi dalam akaun bank awak, yang pertama awak perlu ada baki awal lah. Bermakna duit berapa banyak duit baki yang ada dekat awak punya akaun bank. Okey, yang pertama.
Okey, yang pertama awak tahu ada baki. Bermakna pada awal tempoh awak ada duit dalam bank, kelab awak ada duit dalam bank sebanyak RM42,000. Okey. Sepanjang tempoh 2018 tu ada penerimaan duit dan ada pembayaran duit. Jadi awak boleh tahu at the end of the accounting period berapakah baki akaun bank awak nanti. Okey. Jadi baki tersebut awak kena letakkan ke dalam PKK. Kenapa saya katakan macam tu? Sebab soalan hari ni dia tak beri terus direct baki akhir bank. Bermakna awak kena cari baki akhir bank dan perlu dimasukkan ke dalam PKK awak. Jadi kalau student yang teliti dia akan perasan berapakah baki akhir bank. Kalau student yang macam dia tak analisis betul-betul, dia akan tinggalkan butiran bank di dalam PKK menyebabkan PKK awak tak seimbang. Okay? Jadi bila tengok penerimaan ni, awak cuba tengok soalan awak tu ada ke tak dia bagi baki akhir bank. Kalau tak ada, kena cari. So untuk soalan ni awak kena cari baki akhir bank sendiri dengan menggunakan formula apa? Nak cari baki bank, baki akhir bank. Sekejap Okey, baki akhir bank. Awak akan guna formula baki awal bank. Baki awal yang saya nomborkan 1 tu tambah dengan jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. Nanti awak akan dapat baki akhir bank. So, yang ni adalah nombor 2, jumlah penerimaan. Yang nombor 3 adalah jumlah pembayaran. Jadi awak kena kirakan berapa baki akhir bank. Sebab baki akhir bank kena letak dalam PKK. Bank di bawah PKK awak akan kategorikan sebagai apa? Aset ke liability? Aset. Aset Kalau baki akhir bank awak tu awak dapat positif, awak akan letakkan sebagai aset semasa. Kalau baki akhir bank awak tu bernilai negatif, awak akan letakkannya sebagai liability semasa iaitu overdraft bank. So take note ni. Kalau baki akhir bank positif, dia menjadi aset semasa. Kalau dia berakhir negatif, dia menjadi liability semasa. So ni pentinglah awak tengok. Yang soalan ni dia tak bagi directly baki akhir bank. Kalau ada soalan dia terus bagi direct punya nilai bank akhir. Tapi soalan ni dia nak uji awak perasan ke tidak tentang baki akhir bank. Okey. So lepas awak ada tentang akaun penerimaan dan pembayaran, awak pun akan ada maklumat tambahan. Jadi dalam maklumat tambahan ni lah yang boleh awak tahu tentang nilai-nilai yang kena modified. Maksudnya awak boleh tahu item mana satu yang awak kena modify berdasarkan maklumat tambahan. Jadi bila awak buat tu, awak kena tengok juga dalam maklumat tambahan. So awak boleh starkan, awak boleh tandakan mana item-item yang perlu dimodify. Sebab tak semua item dimodify, dia hanya beberapa sahaja yang perlu dimodify. Okay. So far okay tak? Laju sangat ke? Okay. Okay. Okay, yang pertama, awak dikehendaki untuk menyediakan akaun yuran. Jadi bila kena sediakan akaun yuran, kena hafal format akaun yuran. Nampak akaun yuran awak? Nampak. Akaun yuran sebelah debit ada YBT awal. Ada pendapatan dan perbelanjaan, ada YBO akhir. Manakala di sebelah kredit. Okay, di sebelah kredit ada YBO awal, ada bank, ada yuran lapuk dan YBT akhir. Jadi tugas awak mencari item-item tu di dalam soalan. So kita cari. Awak warnakan ke, awak gariskan ke
Okey, so kita highlightkan lah. Okey, kita highlightkan dulu. Okey, jom kita cari mana item-item akaun yuran. Kalau awak tengok dekat section awal dan akhir tu, manakah item yang awak kena letak dalam akaun yuran? Section A, section ni baki awal dan akhir tau. Section B, penerimaan pembayaran. Section C, maklumat tambahan. Saya bahagikan kepada 3 section. Jadi section A, manakah item yang terlibat dengan akaun yuran? Nyatakan kepada saya. Yuran belum terperoleh. Yuran belum terperoleh. Lagi? Yuran belum terima. Yuran belum terima. Yuran belum terima. So awal dan akhir. So nilai-nilai inilah yang awak kena letak dalam akaun yuran. Okey. Lepas tu kita pergi ke section B, penerimaan dan pembayaran. Mana item yang akan dimasukkan ke dalam akaun yuran? Yuran ahli. Yuran Ahli 2013. Awak kan sekarang nak buat akaun yuran, jadi dekat section tu awak kena cari item yang ada nama yuran. So dekat section B, item yang ada nama yuran adalah yuran ahli 450, yuran ahli 2018 55,000, yuran ahli 2019 1,200. Okey. Jadi yuran ahli ni adalah di dalam penerimaan. Penerimaan tu kan dalam akaun bank. Jadi secara tak langsung yuran-yuran ni melibatkan butiran bank di bawah akaun yuran. Okey. So maknanya awak kena tambahkan semua dan ini sebagai butiran bank di akaun yuran. Okey. Lepas tu dalam section B ada lagi ke berkenaan akaun yuran? Kalau tak ada kita pergi section C lah, maklumat tambahan. Ada lagi tak? Section B ada ke section B? Tak ada. B tak ada. So kita pergi section C. Okey, manakah yang berkaitan dengan akaun yuran? Yuran lapuk. Yuran lapuk nombor 1 kan? Alamak, sekejap. Okey, yuran ahli ni. Ini adalah yuran lapuk. Okey. Okey, ada lagi berkenaan akaun yuran. Cuba tengok 2, 3, 4, 5 tu ada lagi tak? Ada? Ada lagi? Tak ada. Tak ada? Okey, kita boleh proceed kepada penyediaan akaun yuran. Okey. Kecil sikit lah dekat paparan awak ni. Okey, jadi awak boleh sediakan akaun yuran lah sekarang sebab awak dah ada dia punya maklumat dalam soalan yang telah awak colourkan kuning ni kan. Okey, jadi yuran belum terima awal dan yuran belum terima akhir awak pun boleh dapat daripada section A yang ni. Masukkanlah ke dalam akaun yuran awak. Yuran belum terima awal RM400. Yuran belum terima akhir RM2,000. Okey, lepas tu ada yuran salah lah. Sorry. Tu yuran belum terperoleh. Kalau saya salah awak tegur tau. 400. Yuran belum terperoleh awal 400. Yuran belum terperoleh akhir 2,000. Manakala yuran belum terima awal dan yuran belum terima akhir kena masukkan juga. Awal RM1,300. Akhir RM1,500. Okey. Sekarang ni awak akan tengok pula butiran bank. Okey, butiran bank ni pergilah dekat akaun penerimaan awak. Okey, yang ni. Yang ni. Jadi berapa? Kalau awak jumlahkan tu berapa nilai yang kita akan dapat? Tolong jumlahkan kepada saya. RM56,650. 5
6650. 566 50. Okey, sekejap Rasa yuran belum terperoleh ni ada kesilapan ni. Jap ya, jap. Boleh tak awak tukar ni? Sebab ni, yang ni tukar 2000. Sebab ni yuran belum terperoleh akhir ni. RM2,000. So jadi carikan nilai bank yang sebenar. Berapa? Boleh tak? Betulkan nilai bank. Ah, 57450. 57450. Okey, jadi kenapa saya betulkan? Sebab yuran ahli 2019 ni, yuran ahli 2019 ni supposed tu kena sama dengan yang ni. Sebab yuran ahli 2019 tu adalah yuran belum terperoleh akhir. Jadi selesai awak 5 berapa tadi? 57450 Betul tak? Betul. Okey. Jadi yuran lapuk sekarang. Yuran lapuk tadi awak akan tengok dekat maklumat tambahan yang ni. Yuran lapuk, yuran ahli 2017 yang masih belum terima dihapuskan sebagai yuran lapuk. Sekarang ni awak kena tengok yuran 2017. Yang pertama, yuran 2017, yuran belum terima. Tahun ni kan awak tahun 2018 kan? 2018 tahun semasa awak. Tapi dia cakap yuran ahli tahun 2017 yang masih belum diterima dihapuskan sebagai yuran lapuk. So awak kena tengok nilai yuran belum terima awal dengan yuran yang telah diterima pada 2018. Bermakna pada awal tempoh, pada awal 2018, kelab kata ada lagi RM1,300 yang masih belum diterima untuk yuran tahun lepas. So dibawa ke tahun ini kan. Lepas tu dah berlalu sepanjang tempoh urus niaga tu, berlalu tempoh perakaunan. Awak pun detect ada yuran ahli 2017 yang telah dibayar sebanyak RM450. Jadi berapa lagi baki yang belum dibayar untuk yuran tahun lepas pada tahun ni? Cuba kira berapa baki yang belum dibayar lagi. Maksudnya hutang 2017 yang dibawa ke tahun ni adalah 1,300 iaitu yuran belum terima awal. Yang telah dibayar pada 2018 adalah 400.5. Jadi berapa lagi baki yang masih belum dibayar untuk yuran tahun lepas? Cuba kira. RM850 ke teacher? Kena tolak lah. Tolak. 850. 850. Maknanya 850 ni kita masih lagi tertunggu-tunggu. Mana lagi ahli yang tak bayar ni? Mana lagi padahal yuran ni yuran tahun lepas tapi kita ni sedang berada di 2018 kan? So kita pun decide untuk katakan 850 ni sebagai yuran
lapuk. So kita letaklah dekat akaun yuran. Kita terus cakap yuran ni memang takkan dapat lah. So kita terpaksa jadikan dia sebagai perbelanjaan hasil kita. Okay. Jadi setelah selesai awak masukkan ke semua nilai dalam akaun yuran, tugas awak adalah mencari nilai pendapatan dan perbelanjaan. Okay, sini. Nak cari macam mana? Cari dulu nilai imbangan dia. Yang mana yang besar? Debit ke kredit? Kredit. Kredit. Okay, kredit berapa nilai dia? Besar dia. Awak kena tambah semula tu. 400 tambah 57,000 tu tambah 850 tambah RM1,500. 60,200. 100. Okay. Jadi 60,200 dekat bahagian debit masih lagi tak cukup. So berapa lagi nilai yang tak cukup tu? So kita akan letakkannya sebagai butiran pendapatan dan perbelanjaan. So 60,200 akan ditolak dengan 1,300 tolak RM2,000. Dapat berapa akaun pendapatan dan perbelanjaan tu? 56,900. Okey. Jadi sekarang ni awak ada butiran pendapatan dan perbelanjaan adalah RM56,900. Okey. Bila awak ada butiran ini, so awak kena pergi ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Maksudnya kat sini awak kena mahir memindahkan nilai ini ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kena pindahkan sebab kebiasaannya markah one off boleh dapat sama ada di akaun yuran ataupun di akaun pendapatan dan perbelanjaan sebab awak faham konsep, awak buat konsep betul and then awak pindahkan mengikut nombor awak dengan betul jadi membolehkan awak dapat markah one off sekiranya ada. Okay, so kita pun akan pergi ke akaun pendapatan dan perbelanjaan awak. Okay, ni akaun pendapatan dan perbelanjaan awak. Okay, jadi awak akan masukkan butiran yuran ahli di pendapatan hasil. Sebanyak berapa tadi? 56 berapa? 56 berapa? 900. Ni, betul. So, awak kena, kat sini saya bagi tahu semula, kena mahir pindahkan nilai yuran ahli di bawah, maksudnya nilai yuran ahli ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Maksudnya nilai ini tadi dapat daripada akaun yuran. Jadi kena kirakan dulu untuk dapatkan nilai ni. Okay. Nanti kalau dalam exam tu, tak kisahlah awak dapat berapa pun angkanya, tolong pindahkan. Sebab dia menguji awak kemahiran perpindahan daripada akaun yuran ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kat sini awak boleh kira boleh apa tu? Ambil markah one off sekiranya ada. Okey, selesai tentang akaun yuran. So ada pertanyaan tak? Jelas tak ni? Macam mana nak ambil, macam mana nak cari dekat soalan? Jelas. Okey Okey, yang kedua. Yang kedua dia suruh kirakan penyata mengira dana terkumpul awal. Okey, dia suruh kira penyata mengira dana terkumpul awal. Penyata mengira dana terkumpul awal. Okey. Okey, dana terkumpul awal dia tak ada bagi direct dalam soalan. Jadi tugas awak kena guna rumus aset awal tolak liability awal dapatlah dana terkumpul
awal. Ni rumus dia. Okey, dalam soalan kebiasaannya bila soalan bagi nilai aset dan liability awal dan akhir yang dekat section A ni, okey, tugas student adalah mencari dana terkumpul awal. Bermakna awak kena tengok aset dan liability awal tempoh sahaja. Okey, awak kena tengok kat sini. Ni, maksudnya tugas awak adalah melihat dalam kotak ni je. Jangan nak tengok nilai akhir, awak kena tengok awal je sebab dia nak cari dana terkumpul awal. Nak cari dana terkumpul awal, aset tolak liability awal. Okay. Jadi bila awak dah tahu nak cari nilai tu kat mana, awak kena identify dalam kotak purple ni, manakah item aset, manakah item liability. Jadi tolong nyatakan saya dia punya kategori item ni. Bangunan A ke L? Bangunan kategori A ke L? A. A. Lengkapan? A. A, walaupun tak ada. Inventory cafeteria. A ke L? A. A. ABT. A. A. YBT, YBO. YBO, L, S. YBT, A. A. Kadar bayaran belum bayar? L. L. Susut nilai terkumpul bangunan kelab? A. Dia adalah catatan kontra pada A. Maksudnya, susut nilai terkumpul bangunan kelab ni adalah catatan kontra kepada bangunan. Maknanya awak bila dikatakan catatan kontra, nilai dia akan menjadi negatif. Bermakna bangunan akan ditolak dengan susut nilai terkumpul. Kena ingat tu Bermakna 100,000 ni dia akan berkaitan dengan susut nilai terkumpul ni lah. Bermakna bila ada susut nilai terkumpul bangunan kelab akan menjadi berapa sekarang? Bukan lagi 100,000 tapi dia akan menjadi berapa? Sebab ada susut nilai? 90,000. 90,000. Ya, maknanya awak kena tolakkan 100,000 tolak 10,000 ringgit bila ada susut nilai terkumpul sebab dia mengurangkan nilai aset tu lah. Susut nilai ni, susut nilai terkumpul dia akan mengurangkan nilai aset tersebut. Okay? So jadi take note, bila ada susut nilai terkumpul untuk aset bukan semasa, awak tengok aset apa and then awak kena tolakkan. Okay, jadi bila kita kena kira penyata mengira dana terkumpul awal, awak pun akan transfer ke penyata mengira dana terkumpul awal yang ni. Penyata mengira dana terkumpul awal, aset awal, tolak liability awal. Jadi senaraikanlah mengikut yang kita dah kategorikan tadi A, L, okay. Jadi kita copy pasta je lah. Aset awak ada bangunan. Okay, ada bangunan kelab. Okay, bangunan kelab dia tak lagi menjadi 100,000, dia akan menjadi 90,000 sebab 100k tolak dengan 10k sebab dia telah ditolak dengan susut nilai terkumpul. Okay, bangunan, okay, awak dah copy paste. Lengkapan tak ada, tak payah letak. So tak perlu letak. Inventory cafeteria adalah aset. Tulislah aset. Inventory cafeteria sebanyak RM3,200. Lagi ada apa? ABT cafeteria.
ABT Cafeteria RM2,000. Lagi ada apa A lagi? Yuran belum terima RM1,300. Yuran apa lagi A? A dah habis. Jadi ada YBO pula. YBO awal sebanyak RM400. Lagi satu, kadar bayaran belum bayar RM200. Okey, jadi awak carikan berapakah dana terkumpul awak sekarang ni. Cuba kirakan berapa. Berapakah jumlah aset? Berapakah jumlah liability awal? Cuba kirakan kepada saya. Jumlah aset awal berapa? Total up semua? 96,500. 96,500. Oh, ada satu lagi tertinggal. Nampak? Saya pun tertinggal. Satu lagi. Apa yang satu lagi tertinggal? Aset. Awak ada duit dalam bank kan? Ada baki awal kan? Jangan lupakan ya. Ni aset awak juga ni. Aset di awal tempoh ni. So jangan lupakan untuk diletak dalam pengiraan dana terkumpul awal. Soalan ni dia trik sikit. Saya pun tak perasan. So aset. So bank awak akan letakkan sebagai baki awal lah kat sini bank. Baki awal dia RM42,000. So berapa jumlah aset awak sekarang? Berapa jumlah aset? 138,500. Okey, tolak jumlah liability 600. Dapat berapa? 137,900. 100. Okey, jadi 137,900 ni merupakan dana terkumpul awal. Okey. Okey, dana terkumpul awal ni adalah komponen di bawah PKK. Okey, so bila awak tahu ini adalah PKK punya, awak pun akan pergi kepada PKK awak. Mana PKK awak kat bawah ni? Okey, ni PKK awak ni. Penyata kedudukan kewangan. Awak ada komponen dana terkumpul kan? Dana terkumpul ada dana terkumpul awal yang pertama. So tadi awak kira awak dapat RM137,900. So ni function dia. Kenapa dia suruh kira dana terkumpul awal. Okay. Kalau soalan tu tak suruh sediakan penyata mengira dana terkumpul awal, awak just hitung sahaja. Maksudnya awak ambil kalkulator, awak hitung-hitung mana aset, mana liability, awak pun akan tuliskan dekat PKK awak berapa dana terkumpul awal. Tapi kalau dia tak suruh, awak pun nak buat, boleh je. Cumanya kena buat laju-laju sikit lah. Takut terambil masa dalam exam kan. Sebab dia tak suruh pun buat. Tapi takut awak tersalah kira, awak pun nak selamat, awak pun buatlah penyata mengira dia. Okay. So yang penting awak tahu dana terkumpul awal tu dia berada di mana. Dia adalah milik PKK punya. Okay, selesai dana terkumpul. Kemudian nombor 3 awak kena buatkan akaun perdagangan cafeteria. Okay. Akaun perdagangan. Maknanya kat sini bila dia suruh awak buat akaun perdagangan cafeteria, awak sebenarnya nak cari apa ni? Bila nak buat akaun perdagangan ni? Nak cari apa? Susah-susah je buat perdagangan rugi. ni. Untung atau rugi daripada aktiviti perniagaan. So untung atau rugi ni awak akan masuk ke APP awak di bawah pendapatan hasil. Sekiranya untung, sekiranya rugi, masuk di bawah perbelanjaan modal. Okey. So nanti awak tengok
Okay, so kita sekarang ni kena cari manakah item-item untuk akaun perdagangan. Kena identify. Okay. Okay, pergi kepada section A, awal dan akhir. Manakah item yang terlibat dengan akaun perdagangan kafeteria? Mana section A? Apa item yang terlibat dengan akaun perdagangan kafeteria? Inventory. Inventory cafeteria. Okey, inventory kafeteria awal dan akhir. Okey, maknanya bila ada inventory kafeteria awal dan akhir, awak pun akan letakkan di bawah akaun perdagangan kan? Okey, lagi ada apa item untuk akaun perdagangan? Bila ada perniagaan dalam kelab dan persatuan awak, kemungkinan awak pun akan ada ABT dan juga ABB. Sebabnya mungkin akan ada pelanggan yang berhutang dengan awak, mungkin akan adanya awak berhutang dengan pembekal. Jadi tengok ada tak ABT atau ABB awak? Cuba tengok. Ada ABT cafeteria. ABT cafeteria. Ya. Awal dan akhir. ABB ada tak? Tak ada. Tak ada. Bermakna bila ada ABT cafeteria, tugas awak adalah mencari jualan kredit. Ni kena cari ni. Kena cari. Sebab tu dia bagi maklumat ABT cafeteria awal dan akhir. Tu function dia. Sebelum awak sediakan perdagangan, akaun perdagangan kena carikan nilai jualan kredit. Sebab dia bagi maklumat ABT awal dan ABT akhir. Seterusnya kita pergi kepada penerimaan dan pembayaran. Apakah item-item yang terlibat untuk akaun perdagangan? Dekat penerimaan ada tak? Ada. Apa dia? Item apa? Jualan kafeteria. Jualan kafeteria RM14,600. Apa lagi yang berkaitan dengan perdagangan? ABT cafeteria. Ya, ABT cafeteria RM3,500. Okey, pembayaran? Upah pekerja kafeteria. Upah pekerja kafeteria. Lagi? Belian kafeteria. Belian kafeteria. Alright, okey. Okey, bila awak tengok penerimaan, awak ada jualan kafeteria kan? Bermakna ini adalah jualan tunai. Okey. Lepas tu awak ada akaun belum terima kafeteria. Dia merujuk kepada nak cari jualan kredit. So kena pergi kepada akaun kawalan belum terima awak lah. Kena nak cari jualan kredit kan nanti. Lepas tu pembayaran awak ada upah pekerja kafeteria. Upah pekerja kafeteria adalah item di bawah akaun perdagangan. Sebagai apa? Belanja pengendalian. Sebab dia adalah belanja yang terlibat secara langsung dengan perniagaan kelab awak. Okey. Lepas tu awak ada belian kafeteria. Belian kafeteria ni akan menjadi sebagai belian tunai awak. Okey. Okey, bila awak dah ada maklumat-maklumat berikut, awak kena tengok juga tahu dalam section C, maklumat tambahan, ada tak apa-apa berkenaan dengan kafeteria. Takut ada pelarasan untuk item-item perdagangan. Jadi awak kena tengoklah dalam section C, maklumat tambahan, ada tak apa-apa item yang perlu dimodify untuk akaun perdagangan ni. Tak ada. Kalau tak ada, tak adalah. Bermakna awak boleh terus buat terus akaun perdagangan. Jadi sebelum awak sediakan akaun perdagangan, awak kan kena cari jualan kredit yang tadi. So awak kena buatkan dulu akaun kawalan belum terima. Okey.
So akaun kawalan belum terima awak. Awak ada akaun kawalan belum terima, awak akan ada baki awal ABT dan baki akhir ABT. So awak akan ada yang ni maklumat yang ni. 2,000 dengan 2,600 ringgit. Okay. So 2,600 ni sepatutnya kat sini tau, dia akan bersilang. Okay. Lepas tu awak ada butiran bank. Butiran bank kita akan tengok kepada akaun penerimaan dan pembayaran. Cari mana butiran ABT awak. Nilai dia berapa? So awak cari, awak pun jumpa kat sini. Okay, RM3,500. Ni adalah butiran bank lah. Sebab sekarang ni awak merujuk kepada akaun bank awak. So cari butiran ABT Cafeteria. So awak akan letakkan RM3,500. Jadi awak tinggal carikan berapa nilai jualan kredit awak sekarang ni. Cuba kirakan. Mula-mula cari nilai imbangan dia berapa? 0016. 6,100, betul tak? Betul. Okay. Jadi nilai jualan kredit, nilai kena top up berapa? 4,100. 4,100. Okay, 4,100. 4,100 ni adalah jualan kredit. Kalau awak tengok dekat soalan, dia ada juga jualan tunai. Jadi jangan terus masukkan dalam akaun perdagangan. Awak kena tambahkan kedua-duanya, iaitu jualan DAP di akaun perdagangan adalah hasil tambah jualan tunai tambah jualan kredit. So bila awak tambah kedua-duanya, awak dapat berapa? Cuba tambahkan. 4,100 tambah dengan 14,600. 14,600 tambah dengan 4,100. Dapat berapa jualan untuk akaun perdagangan? 18,700. 18,700. Okey. So nak dapatkan 18,700 ada beberapa pengiraan kena kira. Okey. Jadi jualan selesai. Bila ada jualan mestilah ada belian. So belian awak, awak tak ada belian kredit. So directly ambil belian tunai awak 5,500 dan terus dimasukkan ke dalam akaun perdagangan awak. Kalau ada jualan kredit, tambah dulu. Kalau tak ada, just ambil je. Copy pasta je. Okay. Lepas tu awak pun ada inventory awal dan inventory akhir. So inventory awal dan akhir awak akan tengok kepada section A lah. Iaitu 3,200 dan 2,400 ringgit. So letaklah 3,200 inventory awal. Inventory akhir 2,400 ringgit. Okay. Jadi inventory awal tambah belian awak dapat berapa? 3,200 tambah 5,500 awak dapat berapa? RM8,700. 8,700. Tolak dengan inventory akhir? RM6,300. 6,300. 6,300 awak akan tambah dengan belanja pengendalian awak. Belanja pengendalian apa kita dapat dalam soalan ni? Upah pekerja. Upah pekerja kafe. Upah pekerja kafe. 1,500. Lagi satu? Ada ke? Satu je kan? Satu ke dua? Satu je. Satu je. Okey, satu je lah. Okey, tambahkan 6,300 tambah 1,500 dapat berapa? 7,800. 7,800. Okey, 7,800. 7,800 ni adalah kos jualan. Maknanya kos yang terlibat semasa awak buat jualan kafeteria awak. Jadi nak tahu kita ni untung atau rugi, awak kena compare jualan dengan kos jualan. Kalau jualan lebih besar daripada kos jualan, akan untung. Kalau kos jualan lebih besar daripada jualan, akan rugi.
Jadi sekarang ni untung ke rugi? Untung. Untung berapa banyak? Kena tolak lah kat sini. Kena tolak. Okey, untung berapa banyak? 10,900. 10,900. Letak kat sini. So ini adalah untung. 10,900. Kalau rugi awak letak kat sini tau kalau rugi. Sini. Kalau rugi sebelah sini. Sebelah kredit. Kalau untung sebelah debit. Jadi bila kos jualan tambah untung, awak dapat nilai imbangan lah. 18,700 sama dengan nilai sebelah kredit. Okey. Jadi bila awak dapat untung atas untung apa ni? Untung kafeteria kan? Okey. 10,900 ni untung kafeteria. Jangan lupa pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jangan lupa. Tu ingat tu. Maknanya terus ke bawah ni. Sebab dia untung, awak akan rekodkan di sebelah pendapatan hasil. Okey, untung kafeteria. Tak sini. Untung kafeteria. Bila awak pindahkan, okey, kita tak tahu kalau skema markah tu diberikan one off untuk kemahiran pemindahan angka. So awak boleh ambil lah maksudnya markah tu. Pastikan awak pindah dengan cara yang betul. Kena ingat bila ada untung kafeteria jangan lupa letak dalam pendapatan hasil. Okey, selesai cari untung. Lepas tu dalam soalan awak, okey, awak kena tengok selain daripada aktiviti perniagaan, ada tak aktiviti berkala ataupun pertandingan berkala yang dianjurkan oleh kelab awak? Cuba tengok, ada tak? Ada. Nak tengok kat mana? Tengok dekat penerimaan dan pembayaran. Ada tak apa-apa aktiviti yang dianjurkan ataupun pertandingan yang dianjurkan? Pertandingan mewarna. Pertandingan mewarna. Okey, maknanya awak ada kutipan yuran pertandingan mewarna. Okey, itu adalah penerimaan. Pembayaran ada apa? Maksudnya daripada pertandingan mewarna tu awak ada keluarkan perbelanjaan apa? Cuba tengok. Hadiah. Hadiah. Pertandingan mewarna. Ya. Jadi 2 kali hijau ni awak kena carikan untung atau rugi daripada pertandingan mewarna itu. So dia tak suruh sediakan penyata mengira untung atau rugi, awak just menghitung sahaja. Jadi tugas awak adalah carilah untung atau rugi daripada pertandingan mewarna. Dia punya rumus kutipan aktiviti iaitu sekarang ni kutipan pertandingan mewarna tolak dengan hadiah ataupun perbelanjaan pertandingan. So perbelanjaan pertandingan mewarna adalah hadiah. So tolaklah hadiah pertandingan mewarna. So dapat berapa? Untung ke rugi? Untung. Berapa? 2,400. 2,400. Okey, 2,400 ni adalah untung pertandingan mewarna kan? Jangan lupa masukkan di bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, bawalah ke akaun pendapatan dan perbelanjaan awak ni. RM2,400 untung pertandingan mewarna. Okey. So clear Okey, selesai tentang apa tu? Ketiga-tiga sumber kewangan yang peroleh daripada aktiviti-aktiviti dijalankan. Maknanya sekarang ni kalau awak tengok kan,
akaun pendapatan dan perbelanjaan baru je 3 item. Tapi dia punya apa? Langkah dia nak cari nilai tu punyalah panjang kan. So kalau soalan penuh macam ni kebiasaannya dia markah pun banyak lah. Okay. Tapi maksud saya nak tunjukkan awak satu persatu tu bila awak dah siap kira, awak wajiblah letak bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan ni. Jangan tinggalkan, sayang untuk markah one off sekiranya ada. Ingat tu Okey, kemudian dah selesai, awak pun kena sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan untuk item-item yang masih kita belum kirakan lagi. So kita tengok item apa yang ada yang perlu dimasukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Jadi awak kena tengoklah mana pendapatan kelab awak, mana perbelanjaan kelab awak ni. So kita identify dulu, nak tahu mana pendapatan atau perbelanjaan kelab, kita akan merujuk kepada section B, iaitu penerimaan dan pembayaran awak. So dalam penerimaan dan pembayaran awak, item baki ni tadi kita tak guna dah. Yuran ahli ni pun sama, tak guna. Sebab apa? Kita dah sediakan akaun yuran. Okey, sekarang ni yuran masuk. Yuran masuk. Okey. Yuran masuk ni adalah pendapatan, tapi awak kena tengok sama ada yuran masuk ni pendapatan hasil atau pendapatan modal. Yuran masuk dia boleh jadi dari dua kategori, pendapatan hasil atau pendapatan modal. Nak tahu kat mana? Tengok maklumat tambahan. Jadi yuran masuk ni sekarang dia pendapatan apa? Cuba awak tengok. Modal. Pendapatan modal. Pendapatan modal. Bila pendapatan modal kena masuk dalam PKK. Di bawah dana terkumpul. So kena alert lah kat situ. Okay. Seterusnya adalah pendapatan apa lagi? Derma untuk membina gelanggang badminton. Ini pendapatan juga. Tapi awak kena tengok derma tu untuk tujuan apa? Untuk tujuan tujuan aktiviti biasa kelab ataupun untuk tujuan aset bukan semasa kelab. Jadi kalau dia tujuan untuk aset bukan semasa kelab, kan derma untuk membina gelanggang badminton kan? Gelanggang badminton adalah aset bukan semasa kelab. Dia akan menjadi pendapatan modal kelab. So dia akan pergi kepada PKK awak. So jangan masukkan di bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Okay, kemudian jualan kafeteria tak perlu masukkan sebab awak dah kira dalam akaun perdagangan tadi. Okay, kemudian ada sewa laci. Okay, sewa laci ni adalah pendapatan kelab. So, sewa laci ni pendapatan hasil kelab lah. Cuma awak kena tengok ada tak sebarang pelarasan yang perlu dibuat dan awak kena refer dalam maklumat tambahan. Okay, cuba tengok ada tak? Ada. Ada. Maklumat nombor apa? 2. Sewa laci 600 masih belum diterima. Jadi bila ada sewa laci 600 masih belum terima, awak kena tambah lagi lah menjadikan dia nilai yang, maksudnya nilai untuk diterima. So bermakna sewa laci belum terima tu kan adalah apa tu? Adalah aset kan. Jadi aset semasa tu operasinya adalah tambah. Sebab nilai ni adalah nilai akhir tempoh. Sewa laci ni pada akhir tempoh masih lagi belum diterima. So nilai dia adalah tambah. Awak akan tambah dengan RM1,500. Maksudnya masa awak nak letak dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan awak, awak kena tambahkan dulu RM600 sebab ada sewa belum terima. Sewa laci belum terima. Okey. Bila ada sewa laci belum terima, secara tak langsung item sewa laci belum terima telah wujud. Ini merupakan liability semasa
kelab. Bila liability semasa kelab, dia kena letak di bawah PKK awak. So awak letaklah di bawah PKK awak tu RM600 untuk sewa. Dia bukan liability, sorry. Dia adalah aset semasa kelab. Sebanyak RM600. Okay? Clear tak? Ke tak clear? Ke faham? Ke tak faham? Faham. Okay, maknanya sewa laci tu kan masih belum terima. Kelab tak dapat lagi duit 600. Jadi pelarasannya awak kena tambahkan dengan hasil sewa laci tu untuk dapatkan nilai sewa laci sebenar tempoh semasa kan. Jadi nilai yang belum terima tu awak kena masukkan sebagai aset semasa juga sebanyak RM600. Kalau wujud sewa laci belum terperoleh, awak kena letak di bawah liability semasa. Okay? Sekarang dia adalah sewa laci belum terima, dia adalah aset semasa. So awak kena letaklah di bawah PKK awak. Okay, kemudian yuran pertandingan mewarna dekat penerimaan dan ABT cafeteria telah pun awak gunakan sebelum ni. So jangan masukkan lagi. Okay. Jadi untuk penerimaan hanya sewa laci sahaja yang awak akan katakan dia sebagai pendapatan hasil. Jadi masuklah ke akaun pendapatan dan perbelanjaan awak. Sewa laci. Sewa laci bukannya RM1,500 tau. Bukan, tapi kena tambah dengan RM600. RM1,500 tambah RM600 dapat berapa? RM2,100. RM2,100. Okey. Selesai pendapatan hasil sebab di bawah item penerimaan dah tak ada dah. Item-itemnya semua dah digunakan kan. Kita pergi kepada pembayaran. Okey, pembayaran upah pekerja kafeteria kena masuk ke dalam APP awak? Tak payah. Tak payah. Sebab dia akaun perdagangan punya kan. Okey, akhbar dan majalah kena masuk tak dalam APP awak? Perlu. Perlu. Tapi sebelum masuk kena tengok dekat maklumat tambahan ada apa-apa tak pelarasan tentang akhbar dan majalah awak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada so copy pasta lah. Copy pasta. So akhbar dan majalah adalah belanja hasil awak kan? Belanja hasil. So belanja hasil terus masuk dalam perbelanjaan hasil. Akhbar dan majalah. Berapa tadi? RM250. Okey, seterusnya. Insurans club. Insurans club dia adalah belanja hasil sebab dia terlibat dengan pengurusan dan pentadbiran kelab. So dia akan masuk di APP awak. Tapi sebelum masukkan, tengok kena modify tak? Kena modify tak? Tak perlu. Tak perlu sebab maklumat tambahan tak ada kan? So copy pasta je. Insurans club RM2,400. Insurans club RM2,400. Okey, kadar bayaran. Kadar bayaran nak copy pasta ke kena modify dulu? Copy pasta. Ke copy pasta. Selain maklumat tambahan, kena tengok juga section A. Ada tak berkenaan apa-apa kadar bayaran? Ada tak? Ada. Ni. Ada awal dan akhir. Kadar bayaran. Okey, kadar bayaran adalah belanja belum bayar. Jadi bila belanja belum bayar, dekat APP kena tambah. Maksudnya nilai akhir dia kena tambah. So nilai awal dia kena tolak. Maksudnya kaedah saya bagi ni untuk nilai akhir. Ni kena hafal lah ni sebab boleh guna dalam semua penyata kewangan Jadi sekarang ni adalah kadar bayaran belum bayar. Kadar bayaran belum bayar adalah belanja belum
bayar. So nilai akhir kena ditambah. So nilai awal akan ditolakkan. Okey. Jadi nilai awal awak dengan nilai akhir menjadikan berapa nilai kadar bayaran kena letak dekat belanja hasil awak. Ni dah tak jadi 1,008 ni, dia akan jadi nilai lain. 2,000. 2,000? 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. 1,800 tambah 400 tolak 200. Okey. Dapat 1,000. Dapat berapa? 2,000? 2,000. RM2,000. Okey. Okey, masukkanlah RM2,000. Kadar bayaran RM2,000 sebab 1,800 tambah 400 tolak 200 dapat RM2,000. Okey, kadar bayaran selesai. Hadiah pertandingan wani tak perlu sebab kita dah kira tadi. Belian kafeteria pun tak perlu sebab kita dah guna. Okey, ada lengkapan. Lengkapan. Bila ada lengkapan, bermakna lengkapan ni adalah ABS awak kan? Asset. Aset. Bila aset, kena cari susut nilai. Tapi ada tak dalam maklumat tambahan nak cari susut nilai lengkapan? Kalau tak ada, tak perlu carilah. Tak ada. Tak ada, tak Tak perlu ada. cari. Bermakna susut nilai tak ada. Jadi lengkapan awak ni adalah lengkapan yang baru dibeli pada tempoh 2018. Menjadikan nilai lengkapan 9,000 tu menjadi nilai akhir lengkapan untuk akhir tempoh 31 Disember. Bermakna nilai pembayaran dengan nilai akhir 31 Disember tu adalah benda yang sama je. Sebab pada awal tempoh awak tak ada lengkapan pun kan. Jadi bila dah melalui tempoh perakaunan 2018, awak rasa kena beli lengkapan yang baru, awak pun beli, menjadikan baki akhir awak samalah dengan nilai belian. Lepas tu untuk soalan ni dia tak ada suruh cari susut nilai, so tak perlu letak di bawah pendapatan dan perbelanjaan. Okey, seterusnya adalah kursus motivasi. Kursus motivasi adalah belanja hasil. Ada tak apa-apa pelarasan kena buat? Kalau tak ada, copy pasta sahaja. Tak ada. Kalau tak ada, copy pasta je lah. Apa tadi ya? Tak ingat item apa. Kursus motivasi. Sebanyak RM3,600. Okey. Pembayaran awak tengok awak dah identify semua perkara kan masuk dalam pendapatan dan perbelanjaan. Okey, lepas tu awak kena confirm balik dekat maklumat tambahan awak. Ada tak apa-apa maklumat yang awak kena letakkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan? Okey, kita tengok satu persatu. Yuran ahli ni yuran lapuk tak payah sebab kita dah kira dah tadi. Okey, nombor 2 tak payah sebab awak dah buatkan pelarasan tadi kan. So ni tak payah, tadi dah buat dah. Okey, nombor 3 Roman. Susut nilai bangunan. So kena buat something ke tak ni? Susut nilai bangunan. Apa maksud ayat ni? Susut nilai bangunan 10% ikut baki berkurangan. Bermakna ada susut nilai untuk aset bangunan. Bila ada susut nilai bangunan, kena letak sebagai belanja hasil. Perbelanjaan hasil lah. Okay. Maknanya akan wujud susut nilai bangunan. Okay. Macam mana nak kira? Dia mengikut kaedah baki berkurangan. Okay.
susut nilai kalau mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, awak akan gunakan rumus nilai kos ABS tolak dengan SNT yang ada dalam soalan awak. SNT tempoh lepas tau. Lepas tu baru darab dengan percentage yang dia bagi. Okey, sekarang awak tengok. Bangunan awak, berapa kos bangunan awak? Tengok bangunan awak ni. 100,000. 100,000 kan? Ni kos dia, sama. Nilainya sama, bermakna 100,000 ni adalah nilai kos. Okey, carikan berapa SNT tahun lepas? 10,000. Ni SNT tahun lepas ni. 10,000. Jadi kena tolakkan dulu. RM100,000 tolak dengan RM10,000. Tolak dulu baru darab dengan berapa persen? 10%. 10%. Dapat kat sini ni. Jadi dapat berapa? 9,000. RM9,000. Jadi RM9,000 ni lah yang awak akan letakkan sebagai belanja hasil. RM9,000. Okey. Kemudian ada apa lagi tu? Nombor 4 tu pasal apa pula tu nombor 4? Derma. Derma. Kelab telah bagi derma kepada anak yatim. Jadi dia tu adalah apa? Kelab telah keluarkan perbelanjaan hasil untuk derma. Jadi kena catatlah. Derma ni, derma 1,000 ni, kelab telah keluarkan duit tu untuk bagi derma kepada anak yatim. So dia adalah belanja hasil kelab. So letak derma RM1,000. Okey, yuran masuk tadi awak dah settle dah tadi, mula-mula tadi. Okey. Yuran masuk ni hendaklah dianggap sebagai pendapatan modal kan? Pendapatan modal kena letak dekat PKK awak. So pergi dekat PKK. Bahagian dana terkumpul. Tambah yuran masuk. Sebanyak RM2,000. Betul ke? Yuran masuk RM2,000. Betul lah. Okey. Okey, selain yuran masuk ada juga apa? Derma untuk membina gelanggang badminton RM7,000. RM7,000 tu adalah pendapatan modal. So masukkan juga dekat apa? Dana terkumpul. Derma. Kalau awak tulis kat sini derma pun kita tahu derma tu untuk aset. Yang dekat belanja hasil tu derma untuk pengurusan, maksudnya belanja untuk pengurusan dan pentadbiran. Okey, awak letaklah sini RM7,000. Okey. Maknanya awak tinggal cari lagi lebihan atau kurangan. Okey, selesai cari semua akaun pendapatan dan perbelanjaan, awak pun akan mencari lebihan atau kurangan awak. Okey, lebihan atau kurangan, awak kena cari mana nilai lebih besar, debit ke kredit? Kredit. Berapa? RM72,300. Jadi awak akan cari maknanya akan ada lebihan kan? Lebihan berapa banyak kat sini? RM72,300 tolak dengan jumlah pembelanjaan hasil.
RM54,050. Okey, bila ada lebihan 54,050 transfer ke PKK awak. Jangan lupa, ini konsep pemindahan ni. Okey, boleh juga kalau ada markah one off di sini, kita tak tahu dekat APP atau PKK, pastikan awak pindahkan nilai yang sama tau. Jangan nilai yang lain pula. Nanti menyebabkan awak tak boleh dapat one off sekiranya markah tu diperuntukkan. So tulis lebihan 54,050. Okey. Selesai. Akhir sekali awak kena buatkan dia punya PKK. PKK nak cari kat mana? Nilai item-item PKK awak nak refer kat mana? Awak kena refer baki aset dan liability pada akhir tempoh Ni awak dia punya guideline ni. Akhir tempoh ni. Maknanya PKK awak kena mengikut, maksudnya dia punya guideline mengikut nilai asset liability pada akhir tempoh yang saya kotakkan ni. So awak pun buatlah dia punya PKK awak. Okay. So kita pergi kepada bangunan kelab. Bangunan kelab adalah kategori apa? Aset ke, aset semasa ke, aset bukan semasa ke? Aset bukan semasa. Aset bukan semasa. Lengkapan? Aset bukan semasa. Aset bukan semasa. Inventory cafeteria akhir? Aset semasa. Aset semasa. ABT cafeteria? Aset semasa. YBO akhir? Liability. Semasa. YBT akhir? Aset semasa. Aset semasa. Kadar bayaran belum bayar akhir? Liability. Liability semasa. Liability semasa. Susut nilai terkumpul? Kontra. Kontra kepada bangunan kan? So dia akan ditolakkan. Okay, dia question mark tu kat situ. Berapakah susut nilai terkumpul pada akhir 2018? Nak tahu macam mana? 10,000 yang tempoh lepas punya ni. Ni kan awal kan? Maksudnya tempoh lepas punya SNT kan? Awak kena tambahkan dengan susut nilai semasa yang awak dah cari tadi. Yang dalam akaun pendapatan awak tu. Pendapatan dan perbelanjaan yang ni. Jadi menjadikan susut nilai yang telah terkumpul setakat akhir 31 Disember 2018 sebanyak berapa? 19,000. 19,000. Sebab apa 19,000? Sebab 10,000 tu adalah susut nilai tempoh lepas. Lepas tu tambah lagi dengan susut nilai tahun semasa iaitu 9,000. Menjadikan susut nilai terkumpul pada akhir tempoh adalah RM19,000. So menjadikan bangunan kelab awak semakin susutlah nilai dia daripada tadi pada awal-awal RM90,000, sekarang ni akan turun lagi. Kurang daripada RM90,000. Jadi awak pun akan tuliskan bangunan di PKK awak. Bangunan. Okey, bangunan. Bangunan harga kos dia RM100,000. Tolak dengan susut nilai terkumpul akhir tempoh. Berapa tadi awak dapat? 19,000. 19,000. Menjadikan bangunan sekarang berapa? 81,000. 81,000. Okey. Lagi ada apa? Lengkapan. Lengkapan tadi ada ni. Yang 100,000 dengan 19,000 settle dah. Lengkapan pula RM9,000. Ambil nilai lengkapan RM9,000. Lepas tu inventory cafeteria adalah aset semasa. Tulis inventory cafe RM2,400. Okey. Lepas tu ada akaun belum terima cafeteria RM2,600. Akaun belum terima kafe RM2,600.
Okey, yuran belum terperoleh adalah liability semasa. Letakkan dekat liability semasa awak. YBO. Sebanyak berapa tadi? RM2,000. Lagi ada apa? YBT akhir RM1,005 adalah aset semasa. YBT akhir RM1,500 letak dalam aset semasa awak. Okey, lepas tu kadar bayaran belum bayar adalah liability semasa. So letak kadar bayaran belum bayar sebanyak RM400. Okey. Satu lagi awak jangan lupakan. Tadi kita telah kirakan baki akhir bank. Okey, baki akhir bank. Masih ada lagi baki. Sebanyak berapa tadi kita kira? Yang atas sekali ni. Alamak, tak ada pula. Tak kira pula tadi. Okey, jadi baki akhir bank. Baki akhir bank, baki awal RM42,000 tambah dengan jumlah penerimaan. Berapa jumlah penerimaan awak total up semua ni? Cuba total up. Yuran ahli ni tukar RM2,000 Cuba total up jumlah penerimaan awak and then jumlah pembayaran. Cepat-cepat dah nak habis masa dah ni. Seorang kira penerimaan, seorang kira pembayaran lah. Untuk penerimaan RM92,050. Okey, pembayaran. RM27,650. 27,650. Okey, so berapa baki bank dia? RM106,400. Ya. So ni adalah baki akhir bank. Okey, cuba kira. Cuba kira. So kita transfer 1,600, 1,600, 1,400. Okey. Okey, awak tengok. Balance tak balance? Kalau tak balance sebenarnya ada benda tak okey lagi lah ni. Okey, jumlah aset bukan semasa adalah RM90,000. Jumlah aset semasa awak kira berapa? Dapat berapa? RM112,900. Okey, cuba total up. 112,900. Tambah dengan RM90,000. RM202,900. Okey, sebelah ni liability semasa RM2,400. Okey, untuk dana terkumpul akhir dapat berapa? 137,900 tambah dengan 54050 tambah 2,000 tambah 7,000. 200,900. 200,950. Okey, cuba tambah dengan 2,400. 203,350. So tak seimbang. Okey, nanti tugas awak seimbangkan lah. Boleh? Suppose tu seimbang lah. Tadi kita belajar secara konsep dia, tapi nanti awak kena identify mana yang salah dia.
Okay. Lebihan 54050. Okay. Tapi secara konsepnya macam tu lah. Okay. Nilai imbangan tu sebab kadang dalam exam pun awak tak seimbang kan. Yang pentingnya konsepnya tu gunakan konsep yang betul. Okay. So ada apa-apa pertanyaan tak? Nanti awak cuba tengok kat mana kita salah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya dismiss kita punya perjumpaan. Nanti saya bagi semula soalan ni. Awak try tengok balik mana yang salah Maklumlah buat sama-sama. Okay. So kita jumpa lagi di waktu akan datang. Thank you untuk hari ni. Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp saya ataupun menti-menti boleh tanya mentor lah. Okay. Okay. Jumpa lagi. Bye. Thank you, teacher. Okay. Ya, teacher. Thank you, teacher.